Selamat datang kepada rancangan Sahabat Bertanya. Ya, Assalamualaikum. Selamat datang kepada podcast Sahabat Bertanya. Selamat datang pada studio baru kita. Kan? Apa campur? Semua sihat? Alhamdulillah. Semua macam nantuk je. Ha? Dah start. Oh, dah start. Oh, korang dah ada duduk sana happy-happy Aku ada buat troubleshooting macam nak mampus. Ha? Aku hantar aku punya jin-jin je. Kau tahu apa? Dia memang saja nak test dia punya skill dia. Biasa lah. By the way, korang pun macam star player nari Korang macam star player nari. Star player. Baik. Okay, jadi bagi mereka yang sedang menonton, jangan lupa like dan share. Saya host anda Indra Sahib. Dan saya Izzat Koki. Saya Eric People. Dan bagi mereka yang sedang menonton, kita nak berikan shout out kepada sponsor kita, iaitu Salwadin. Bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, bolehlah hubungi beliau di talian 92700737 dan bolehlah lungsuri kepada Facebook beliau di Salwadin-Hero Homes dan juga di Instagram beliau wawa_din. Dan jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. InsyaAllah kita ada topik yang hangat mengenai hotel scam. Jumpa nanti. Satu, dua, tiga. Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke rancangan yang gila. Ustaz melayani 3 jejaka dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Eric People, Ijat dan Indra akan kami terus bertanya, mencari yang suci lagi yang esa dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Yo, drop it hard yo. Anda sedang mendengar podcast yang gila lagi bermanfaat. Hit it, Ijat! Ya, saya host anda Indra Sahib Dan saya Izzat Koki. Saya Eric Anda People. sedang mendengar siri podcast Sahabat Bertanya. Ya, selamat kembali lagi pada podcast Sahabat Bertanya. Korang tahu tak pasal li perkara-perkara yang kena scam ni? Sebenarnya bukan cakap. Viral. Aku sebenarnya one of them. Engkau mangsa ke atau engkau yang scammer ni? Aku mastermind dia. Tapi aku tak buat kerja tu. Aku kasih diorang idea je. Wow. Business. Aku ni setakat hotel scam aku tak main lagi. Engkau apa scam bro? Aku punya level Macau. Mak kau ke Makau? Macau. Mak aku kat rumah agaknya tengah mengaji agaknya. Ibu apa khabar bu? Baik. Alhamdulillah. Kejawab tu kau. Okey, kita ada topik yang hangat, tapi sebelum itu ingin sebelum itu kita ingin memperkenalkan Ustaz kan. Producer memang dah kasih signal tadi, memang aku tahu juga kan. Kita ingin memperkenalkan Ustaz kita Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz pun kena scam juga tak ada Ustaz? Tak ada lah. Tak ada. Ustaz, siapa scam Ustaz? Ustaz bilang saya. Kita pergi bikin tu budak. Kalau saya start, saya doakan dia bertaubat cepat. Masya-Allah. Kau watak kau dua Kau fokus dah macam malaikat. Luar fokus melekat-lekat Tapi aku suka dia punya watak dalam podcast bro. Adakah tindakan pukul-memukul tu wajar Ustaz? Tak kan saya. Doakan Ustaz. Semoga dia bertaubat. Dahsyat. Jadi kita ada sebuah topik kan yang hangat, yang aku rasa semua orang di luar sana ingin mengetahui, bukan daripada aspek sudut hukum saja, kerana kita ada juga dalam studio kita mengundang kan seorang mangsa daripada hotel scam tersebut. Jadi bagi mereka yang tak tahu apa itu yang berlaku lately saya rasa ada sebuah perkara yang very viral ni, yang mana berlaku di kalangan masyarakat kita. Ramai daripada masyarakat kita ditipu
duit mereka dengan hotel booking of dormitory staycation. Ada yang beratus, ada yang beribu, ada yang puluhan ribu. Jadi accumulate this is what from the authority punya report. Accumulate up to date is about 500,000 yes, 500,000 worth, setengah juta yang dah ditipu. Banyak tu. Jadi kesian lah ramai kan daripada masyarakat kita yang terjebak dengan perkara ini. Dan kita ada bersama kita dalam studio kan, yang mana identiti beliau kita merahsiakan kan, dan beliau sudi berkongsi dengan kita mengenai pengalaman beliau dalam ataupun proses beliau dalam kena tipu dengan hotel scam ini. Dan saya menjemput itu saudara Don. Apa khabar Don? Khabar baik. Berbual dengan aku sikit Don. Assalamualaikum semua. Baik. Waalaikumsalam. Ni suara betul Don Betul. Kita tak ada voice regulator, so terpaksa pakai suara betul Don Okey lah, daripada suara scammer tu. Sedap ke? Jadi kita nak mulakan dengan bertanya kepada Don. Saya rasa semua orang, aku rasa ni perkara semua orang dah kena. Tapi bagaimana kau punya proses dalam booking ni hotel staycation ni? Kan? How you get to know this person? Okay. Booking dia senang. Kita go through Instagram. So kita tetap makan dengan influencer yang lain. Cara and then the harga pun lebih kurang daripada setengah. Setengah persen lah. Kalau website tengok dalam 2,000 lebih, kita dapat 1,000 lebih. Kurang lah. Jadi the price is kira cannot resist the price. That's the catch lah. Kita tengok pun the influencer macam artis-artis banyak lah. Ambil promote this person, book from her better. So kita just give it a try lah. Kalau mana tu ada rezeki kita dah book sana dapat. Pasal memang website mahal. Sebab tu Website dia memang known to everyone bro. Website apa? Kalau website hotel kalau lah. book daripada hotel sendiri, okay, lagi mahal lah. So book dengan si freelance agent ni, I would say freelance agent lagi murah lah. Murah dia berapa murah ni? 50% lah. Okay. So kau 50% murah lagi tu. Ni hotel dia dekat mana hotel dia? Banyak Ustaz, banyak banyak. hotel dia, banyak. Dia ada Carlton Hotel, dia ada saya book sendiri kat mana tu Resort World. Yang Aquarius lah. Harga dia semua kira 5 star ke atas 5 ni star lah. lah, 5 star, 6 star, 7 star semualah. Sebab tu level korang memang atas-atas. Kan aku buka cerita. Maaf cakap lah. Tapi first kali pasal nak murah lah. Betul lah. Nak murah betul lah. Tapi at that first point tu, bila engkau booking dengan harga yang murah, ada tak engkau macam notice ni macam something fishy je? Tak terfikir pun. Tak terfikir pun. Tapi apa yang buat kau 100% percaya dengan that kind of promo tu? Macam aku cakap sikit tadi dia cakap macam influencer lah, macam banyak. Jadi kita pengaruh lah dengan harga-harga dia yang macam luar biasa harga dia. Dia gunakan influencer. Tapi tak mau sebut nama lah. Ya, betul. Jadi influencer staycation macam interesting lah. Dia punya harga very nice lah. Very kira too hard to resist lah orang cakap. That's why I try. Ni kira my first time lah kira. Kena My first time. Kena tipu. Lu dah kena prank bro. Alamak. Okey lah. Sekarang aku bila tu tahun ni ke? Tahun ni baru je. Baru Ustaz. Bulan 11 Ustaz. Ustaz Bulan tak tahu 11. perkembangan ni Ustaz. Ustaz tak tahu pasal kes ni ke? Tak tahu. Kes ni Ustaz tak tahu. Kes hotel scam ni Ustaz tahu tak? Tak tahu. Tak ada. Oh, Ustaz tak tahu. Tak apa Ustaz. Tak ada kau. Tak apa. Engkau pergi tanya sorry. Engkau pergi tanya pada Ustaz. Kau macam nak interrogate Ustaz tau. Yelah, Ustaz tak terkejut. Ustaz akan interrogate macam dia nak ada scammer kat aku. Ustaz tak tahu tu aku. Saya ada ni promosi pula Ustaz. Promosi. Tapi makan buffet. Okey, aku nak tanya pada Don kan. Berapakah jumlah wang yang kau telah deposit ataupun bayar kepada scammer ni? Semuanya dalam 1,300 lah. Ui, 1,300 bro. Okey, apa yang dijanjikan daripada 1,300 tu? So pertama kali dia janji is kalau kita buat the booking dah confirm, they will give us this confirmation ID. So within 24 hours so kita bayar dia. Okay. So bayar to the other person.
Oh, bukan dia. So ini kadang dia buat 2 orang punya kerja. 2 orang. So I realize with someone else tapi payment to someone else. Jadi I make payment then sekali they give me confirmation ID kan, confirmation ID dah settle lah. Kira ada dapat lah tu confirmation daripada hotel. Correct. Ada semua dah kasih. Kira makna tu benda pun tipu juga lah. Tak tahu Allah. Tapi nampak legit Tapi sih. nampak legit. Kalau tengok nampak legit dah. Tapi boleh tahu je tipu bila datang hotel ke apa tu. Tak dalam seminggu lah. Seminggu lah. Lepas seminggu so banyak sangat orang macam tiba-tiba tengok IG kan. Dia nampak dia pay live banyak. Kenapa tiba-tiba dia transfer duit kat orang, refund balik semua. Dia baru dapat tu cancellation after 20th December semua dah cancel. Apa-apa booking ada after 20th December dah cancel. So nak kena contact dia to get the refund lah semua. Waduh. Tapi lepas tu dah contact tak ada reply. Tak call tak angkat, message tak reply. Blue tick lah. Blue tick lah. Biasa lah game Melayu memang gini. Blue tick je. Blue tick maksudnya apa? Dia tak layan kau lah. Tak layan lah. Tengok kan. Okay. Oi. Tapi banyak urusan lain lah. Okay, bagi member apa brother Don kita ni 1,300 pun duit tu. Duit kan. Kira duit gaji aku. Dah jangan sampai ke sana. Sampai ke sana ya. Kau betul nak buka kau punya payslip serang? 2 bulan lebih aku ingat kalau nak kumpulkan. Saya tak tergamak Zat kalau nak keluarkan 1,300 untuk duit hotel. Jad, kau cakap pasal orang tu cakap pasal hotel kan. Dia punya hotel pun mewah-mewah juga tau dia tinggal kan. Aku tak cakap je. Itu topik, separate topik. Okay. Itu khas untuk dia je. Baru kau tengok berapa banyak orang view ni Dengan dia pakai kimono lah, dengan dia apa. Betul Ustaz. Tengok dia pergi holiday, meriah. Green screen Zat. Green screen Zat. Itu je kimono satu tukang blindfold aku Kesian kau Kesian kau. Jadi aku rasa memang perkara ni memang legit berlaku kepada masyarakat kita. Bukan setakat Brother Don di sini yang meluahkan perasaan beliau hilang duit. Jadi aku nak tanya kau Brother Don, duit tu kau rasa berdapat balik tak? Wallahualam aku tak tahu. Aduh kesian ni. Kalau aku kalau aku Don, kalau aku niat sedekah. Dahsyat. Aku dah lepas ni aku niat sedekah. Betul juga cakap kau Ajat. Dia ni dalam podcast macam wali Kalau sekarang aku balik boleh tak? Macam mana Zat? Kalau gitu tapi kita niat sedekah ada ganjaran tak Zat? Sebab ni benda yang Tengok pada keadaan seseorang tu lah. Ada orang 1,300 mungkin kecil, tapi bagi orang lain, beberapa orang individu mungkin 1,300 tu jumlah yang tinggi, jumlah yang besar mungkin. Orang menghabiskan ataupun perlukan kepada masa kan untuk dapat duit sebesar itu. Tapi Ustaz, untuk dia 1,300 cincin tu je harga dah berapa Tapi Ustaz dalam sudut agama Ustaz 1,300 dia cakap lah dia ni kena tipu ni 1,300. Dia tak dapat tu duit balik, tapi dia cakap aku tak halalkan. Boleh je Ustaz? Yelah, tetap itu kan menjadi hak kita. Hak kita. Jadi misal kata duit tu yang telah diambil ataupun duit itu dia menjadi mangsa kan kepada orang yang menipu dia. Jadi duit itu boleh dianggap duit yang ditipu lah. Jadi orang yang memakan duit itu adalah memakan harta orang dengan cara yang batil. Jadi itu sendiri dah haram dan sebagainya. Dan dia ada hak untuk tidak menghalalkan ataupun menghalalkan. Sebab apa duit itu memang berhak untuk didapat semula. Sebab dia ditipu kan. Keadaan dia sekarang ditipu. Dan orang yang ambil duit tersebut, hatta bukan kita kata 1,300, hatta $100, $50, diambil dengan cara kezaliman, diambil dengan cara kebatilan, itu haram hukum dia. Itu dalam Al-Quranul Karim disebutkan Allah SWT berfirman, jangan kamu memakan harta orang lain itu dengan cara yang batil. Jadi dengan cara yang batil ini mempunyai cara yang berbeza-beza. Jadi antara caranya mencuri, merampas harta orang, menipu orang dengan kezaliman dan sebagainya. Itu semua adalah haram lah. Ini satu perkara yang saya rasa a few orang tak tahu Ustaz. Jadi saya nak tanya kepada Ustaz, memang ni bab sudah masuk pada bab kezaliman. Orang yang melakukan kezaliman tersebut, saya rasa susah untuk kita menghukumkan dia juga kan. Kerana daripada sudut dia akan mengatakan aku ni difitnah. Korang tak tahu the real story atau prosedur tak jadi prosedur tak jadi, duit tu aku nak the loss I have to incur.
the loss. 500 ribu dia cakap loss So mungkin daripada aspek itu Ustaz, dia akan mengeluarkan statement yang aku ni difitnah. Tapi padahal perkara tu nyata. Kerana kalau ikut daripada sudut agama sudah jadi satu perkara yang tawatur Ustaz. Mana semua orang meriwayatkan perkara yang sama. Khabar yang sama. Mana sahih lah. Fulanah binti Fulan ni dia scammer. Jadi semua orang yang dah ni. Jadi macam mana Ustaz? Kalau khabar tu datang dari sumber dan mungkin 1,000, 2,000, 3,000 orang yang sama membawa khabar yang sama bagi mengatakan Fulanah binti Fulan ni adalah scammer. Nah, dia kalau kita lihat kalau perkara ini misal kata dibawa kepada pihak yang bertanggungjawab seperti contohnya misal kata dibawa ke mahkamah, kita lihatlah dalam syariah itu bagi orang yang mendakwa. Jadi misal kata kalau kita mendakwa bahawa dia ini adalah seorang yang penipu, mengambil duit kita dengan cara kebatilan, jadi kita kena datangkan dengan al-bayyinah. Apa tu al-bayyinah? Itu adalah bukti lah. Jadi bukti bahawa dia ini menipu, bukti bahawa dia ini bersekongkol misal kata dengan third party dan sebagainya untuk mengambil kita punya duit. Ataupun dah ada bukti-bukti yang jelas, khususnya pada zaman ini, pada waktu ini alhamdulillah, kita mempunyai teknologi yang tinggi alhamdulillah dan boleh diketahui dengan cara yang cepat, dengan cara yang mudah bahawa seorang itu scammer ataupun tidak. Taib. Kalau bagi pihak dia pula, kalau dia misal kata dia nak menepis, taib, dia nak menepis ataupun dia nak menolaklah dakwaan yang dikenakan ke atasnya, itu adalah dengan dia bersumpah. Itu ada dalam kaedah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Itu bayyinah, bukti itu didatangkan bukti ke atas orang yang mendakwa. Wal yaminu 'ala man ankar. Jadi kalau dia mengingkari dakwaan yang dikenakan ke atasnya, itu dia perlu bersumpah. Jadi dia perlu menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk menafikan perbuatannya. Dan kalau misalnya kata dia bersumpah dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui lah isi kandungan, isi hatinya dan sebagainya. Apa yang akan dia dapat kalau dia tipu dan sebagainya. Mungkin dia lepas di dunia ini, tapi hukuman Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat tak lepas pada dirinya ataupun daripada dirinya. Selalunya kalau orang termakan dengan sumpah sendiri Ustaz, apa akibat dia? Baik, kalau kita di dalam fikir orang yang bersumpah atas misal kata sesuatu perkara, dia first kali hukum dia adalah haram. Dia ambil tapi dia bersumpah, dia menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk menutup perbuatannya dan sebagainya. Itu adalah satu perbuatan yang apa orang kata perbuatan yang haram dan sebagainya lah. Dan itu adalah salah satu daripada kalau tak silap saya Imam Ibn Hajar itu dalam Al-Kabair kitabnya itu Al-Kabair Az-Zawajir itu disebutkan salah satu daripada perkara yang ataupun dosa yang besar itu Al-Yamin Al-Ghamus, sumpah yang tipu ataupun sumpah yang dalamnya itu ada tipu daya. Itu perkara yang haram dan termasuk daripada dosa besar. Dan bila kita sebut dosa besar dan sebagainya, kita tahulah biasa disebutkan dalam Al-Quranul Karim satu-satu perkara yang mana bila mana Allah seseorang itu melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Taala, itu dikenakan ataupun dihumbankan ke dalam api neraka dan sebagainya ataupun dilaknat dan sebagainya, itu biasa berkait dengan dosa-dosa besar. Ini perkara berat ni bro, jangan semang-semang sumpah sih kan? Tapi ya itulah sekarang tak sumpah pun. Nak cakap pasal sumpah, Najib pun sumpah juga. Cakap dapuk nama Aku dapuk betul, aku tengok dia pun sumpah. Betul lah. Saya tak tahu duit masuk berjuta-juta di dalam akaun saya. Itu scam level lain sih bro. Dah macam mana tu? Kira memang akaun beratus juta Kita lihat boleh nampak pada zaman ini. Mungkin Allah Alam, mungkin ni termasuk daripada akhir zaman. Allah Alam. Orang kadang dia menggunakan agama untuk menutupi aib dia. Jadi untuk membebaskan dirinya, itu sedaya upaya dia akan menggunakan agama. Hatta di dalam agama pun tidak ada perkara itu, dia akan sedaya upaya mentakwilkan sesuatu untuk kesenangan dirinya ataupun untuk dia berlepas daripada hukuman dunia ini. Dan ini dah berlaku contohnya di negara jiran kita ataupun mungkin di Singapura ini sendirilah, beberapa individu yang memang dah nyata bahawa dia itu tipu, dan memang jelas bahawa dia itu tipu, tapi dia menggunakan agama dengan mengatakan ini adalah satu fitnah. Jangan kita berburuk sangka dan sebagainya untuk melepaskan diri ini. Tapi
hanya di dunia sahajalah. Ini isi kandungan hati ni memang rumit Zah. Ni kadang orang pun kita tak tahu apa dorang intention. Jadi kita ada seseorang yang mana juga kita mengundang secara live dalam kita punya podcast, secara phone conference. Seorang yang bernama Hardy, yang mana beliau ni adalah seorang yang pakar juga dalam bidang cyber security. Bukan menipu. Dia bukan penipu bro. Bukan penipu. Dia orang baik, masya-Allah. Dia pakar dalam scammer. Dia orang baik, masya-Allah. Minta maaf pendengar tu. Sekarang jangan sembarang. Dia dengar kau tadi. Dia dengar kau. Semua orang kat dalam studio ni sekarang dengar, okey. Jadi kita ingin mengenalkan kepada penonton dan juga pendengar kita, iaitu saudara Hardy. Apa khabar bro? Baik, Alhamdulillah. Kurang baik semua? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih untuk join kita dalam live. Sama-sama. Lebih pause lama gitu Okey, aku nak tanya pada engkau, mungkin kau lebih pakar dan pandai dalam bidang scam ini. Dan usually memang susah kita orang awam nak bezakan what is scam and what is not, macam what is legit and what is not, baik online ke, baik orang secara menipu secara fizikal ke. So on that part of the first line of defense, how macam kita ni user, kan, lagi-lagi macam relating back to saudara Don punya cerita, dia kena scam through this online booking of hotel staycation dan sebagainya. Jadi macam mana kita as user, kita dapat mengenal that first step, whether that particular platform or that particular promo is a scam? Yang paling obvious sekali is the punya harga lah. Kalau harga dia macam too good to be true kan, most likely it's a scam. That's why. Usually that's the first indication lah. Ya, betul. So kalau macam harga dia macam terlalu rendah, most likely it's a scam. One more thing, kita kena also understand, kalau hotel nak buat partnership kan, dia tak buat partnership dengan individual. It's usually dengan big corporation. I see. Dia tak buat with freelancer lah. Tak. Jarang sekali diorang buat with an individual unless diorang influence macam a big star lah. Bukan influencer, maybe artist. But jarang sekali hotel buat dengan an individual. I see. But aku curious tau. Aku just want to ask kau punya expertise on this. How come macam all these individuals ni, and kalau diorang dapat certain deals dengan hotel, tapi diorang dapat at a very cheap punya rate, and after that they sell to end user also at a very cheap price. Macam mana diorang dapat that kind of rates compared to corporate, you know? Okay. Sometimes kita ada banyak high-end user for hotel. Diorang kadang-kadang collect point, and then diorang will macam trade the points for hotel stay. Kadang-kadang diorang tak nak stay, but diorang nak earn. Diorang jual this online like Carousel or through kepada kawan-kawan atau saudara mara. Wow. But individually, hotel tak akan buat this kind of partnership lah. Mustahil lah bagi aku. This one confirm scam dia. So that's a very clear indication, Yeah. Even though kalau dia pakai influencer to promote their business, kan, aku rasa is still things to be considered. Betul. Kalau kita nak macam take a good iktibar from an actual situation yang happen, korang pernah dengar pasal Fire Festival tak? Fire? Dia ada satu Fire Festival in the US. Okay. Netflix ada buat dokumentari pasal this festival. Diorang ada banyak influencers and artis yang promote. At the end of the day, it includes hotel stay, food and concerts. But akhirnya it's a big scam. Wow. Which cost millions and millions of dollars. Yeah. Wow. So, Itu yang makan satu orang ke beramai-ramai tu?
uh, It's a itu syndicate ramai, lah. It's a thousands of syndicate people lah. Definitely it's a syndicate. Yes, correct. Yeah. Niat dia actually baik initially. Dia memang ada the real sponsorship macam the Kardashians, the Jenners and like Ja Rule, all that. But at the end of the day, due to lack of poor management rather, they failed totally. So they were being sued by everyone. Yeah. Wow. Jadi ni perkara kalau dah boleh, kalau dah ada berlaku dekat US, dekat Singapore, senang-senang ni benda pun boleh masuk, kan? Imagine kalau ada orang kalau referring back to this Fire Festival kalau let's say kita buat concert lah kat Singapore, kan? And that concert internationally all the artists pun datang Singapore. The same concept of this hotel scam kita boleh move to this concert. Nampak tak? Orang pun boleh beli tiket, tapi Indian datang, alamak, tiket aku tak ada, tak valid lah. Betul lah bro Jadi ni, jadi on the side note, aku pun nak tanya pada engkau Adi. Pasal you on this line of so-called cyber security and as a risk analyst. Usually kalau for kita users kan, kalau all this scamnya duit ni kalau dah hilang, what is the chances of us getting it back? Okay. Satu tip yang aku boleh kasih is kalau macam this scammer minta bank transfer ke bayar cash, this one also another indicator of scam. The best payment method is credit card. Because credit card kau boleh dispute, kau boleh dapat balik. Confirm job guarantee. I see. Kau bayar cash, kau bayar bank transfer, highly likely tak akan dapat balik. Unless the scammer bayar kau balik. Scammer dah larian duit, takkan nak bayar kau balik. Kadang ada scammer nak insaf. Scammer nak insaf lah. Betul. Mana tahu scammer tu dengar kita punya podcast ni, lepas tu dia insaf Ustaz. Lepas tu semua dia kasih kat kita. Duit tu tak boleh keluar ATM. Dia pegang duit panas. Panas. Aduh. Jadi there's also a very good advice sini I think from Adi, coming from Adi, dia mention kalau nak bayar benda-benda macam gini, to avoid being scam, pakai credit card. Jadi itu satu perkara yang kita boleh take into consideration. Betul tak dia? Betul. So credit card is the safest form of payment. Yang baiknya lah. For this approach lah. Yes. Kalau macam bank transfer, bayar pakai cash, this is high indicator of scam. Via social media pun high indicator of scam juga. Masya Allah. So perkara ni memang legit lah. Jadi kita dapat informasi bukan daripada keagamaan dia pada malam ini. Kita dapat informasi daripada cara untuk kita mengendali isu ini. Jadi pada user-user di luar sana, mudah-mudahan informasi-informasi yang kita berkongsi pada malam ini menjadi manfaat bagi kalian semua. Jadi sebagai khulasa Ustaz, saya nak menanyakan pada Ustaz, saya rasa perkara ni memang sudah kita bahaskan secara menyeluruh. Kita tahu siapa yang dizalimi, siapa yang menzalimi, kan? Tapi adakah kita boleh mengatakan jalan keluar ataupun jalan kembali bagi orang-orang yang menzalimi ni untuk dia bertaubat? Jadi kalau kita lihat perkara yang dilakukan ataupun perbuatan yang dilakukan, iaitu menipu orang, mengambil harta ataupun hak orang lain dengan cara kezaliman ataupun dengan cara yang batil, itu dilarang dalam agama. Itu banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nabi melarang perkara tersebut. Bahkan Nabi SAW contohnya dalam jual beli, kita lihat naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW itu melarang daripada jual beli yang dalamnya itu ada penipuan. Itu bila kita berjumpa dalam bab muamalat. Sebab tu bila kita mengajar ataupun kita belajar bab muamalat itu, syarat-syarat yang dikenakan dalam muamalat itu sangat ketat. Kenapa dikenakan syarat-syarat tersebut ataupun ada rukun-rukunnya?
ada cara-caranya bila ada kita nak beli, kita nak jual dan sebagainya, itu ada lafaz. Kemudian misalnya kata bila kita nak beli sesuatu tapi kita tak lihat benda itu gaib daripada kita tak lihat depan mata dan sebagainya. Kemudian sah ataupun tidak sah. Bila kita order sesuatu dan sebagainya, kita nak order satu-satu barang, kita kena tahu sifat-sifatnya, siapa yang jual dan sebagainya. Itu semua dikenakan di dalam muamalat agar supaya kita punya jual beli kita itu menjadi sah. Jual beli kita itu tidak jadi fasid ataupun tidak rosak dan sebagainya. Salah satu daripada hikmah di dalam syariat itu untuk mengelakkan perkara-perkara seperti ini. Penipuan dan sebagainya, dikenakan syarat-syarat tertentu yang sangat ketat untuk dielakkan daripada perkara-perkara seperti mana yang disebutkanlah, penipuan dan sebagainya. Kembali pada soalan, orang yang menipu itu, perbuatan yang dia lakukan itu sudah pasti dia adalah perkara yang haram. Bahkan diwajibkan ke atasnya untuk bertaubat. Bertaubat itu kerana apa? Dia mengambil hak seseorang dengan cara yang batil. Jadi taubat itu apa? Kita lihat pada syarat-syarat taubat dah. Dia menyesal atas perbuatannya, berazam untuk tidak lakukan perbuatan itu. Tetapi yang akhir ini sangat penting, iaitu sebahagian daripada para ulama menambah. Kalau misalnya kata hak-hak itu yang dia ambil daripada orang berkait dengan hak-hak manusia. Jadi duit diambil daripada manusia, dicuri daripada manusia, dirampas daripada manusia dan sebagainya. Itu boleh jadi tidak diterima dia punya taubat itu, melainkan kalau dia kembalikan semula. Waduh. Jadi tak cukup. Contohnya misalnya kata dia dah ambil duit orang, misalnya kata $10,000, misalnya kata 10 tahun yang lalu. Lalu lepas 10 tahun dia taubat. Dia ada duit yang banyak dan sebagainya, aku dah taubat, aku dah menyesal dan sebagainya. Jadi duit yang aku gunakan, aku ada ni sekarang, misalnya kata yang banyak, $1 million, misalnya kata aku nak pergi haji dan sebagainya. Tak boleh lah. Dia dah taubat, menyesal, berazam, dia kena bagi balik, kena kembalikan duit yang dia ambil itu kepada individu-individu yang dia tipu. Kira kan duit haram, Ustaz. Jadi duit haram, bukan haknya. First kali duit itu duit haram, itu bukan haknya. Dia mengambil dengan cara yang batil. Jadi bila dia ambil dengan cara yang batil, apa perlu dia buat? Dia mesti kembalikan. Agar supaya taubat yang dilakukan itu menjadi sah ataupun cukup dia punya syarat-syaratnya. Jadi bukan hanya dengan beristighfar, menangis dan sebagainya, ataupun pergi haji dan sebagainya, tak. Itu kena kembalikan semula hak-hak yang dia ambil, penipuan dan sebagainya. Mungkin kita boleh tambah pada hari ini, mungkin dia bukan hanya dalam bidang pelancongan dan sebagainya, itu berlaku penipuan. Hatta dalam bidang keagamaan berlaku penipuan. Itu kadang kita lihat, kadang dulu pernah berlaku, sekarang alhamdulillah sudah banyak perubahan. Kadang orang contohnya jalankan tabung dan sebagainya, ataupun orang pegang tabung dan sebagainya. Lalu dia mendakwa bahawa dia daripada organisasi tertentu, daripada ma'had tertentu, daripada masjid-masjid tertentu, jual kupon dan sebagainya, hingga berlaku sampai sekarang. Tapi pada hakikatnya tidak, masjid itu tidak keluarkan kupon pun, ataupun tabun ke apa dan sebagainya. Jadi kita nampak dalam perkara-perkara yang berkait dengan duit ataupun keduniaan ini, orang sanggup buat apa-apa, hatta atas nama keagamaan. Waduh, ini berat Ustaz. Dan kalau tadi Ustaz mengatakan wang-wang yang haram, yang yang scammer tu telah menipu. Atau misalnya kata ada orang pada hari ini, kita tambah orang nak melariskan dia punya perniagaan, pelancongan dan sebagainya, dia letak gambar beberapa individu, artis misalnya kata, ataupun ustaz sekalipun, ataupun ulama sekian naik kurus dan sebagainya, ada ustaz sekian. Jadi diletakkan gambar-gambar seperti itu untuk melariskan penjualan tiket dan sebagainya, orang ikut. Tapi pada hakikatnya individu-individu yang dijanjikan itu tak ada, dan tak ada kena-mengena pun. Tidak, mereka tak mengizinkan gambar mereka digunakan. First kali mereka tak izinkan, yang second memang mereka tak tahu menahu tentang perkara ini. Jadi tujuannya meletakkan gambar, walaupun misalnya kata duit, dia tak tipu dari segi duit dan sebagainya, tapi orang beli tiket dan sebagainya semata-mata untuk melihat satu-satu individu. Satu-satu ulama contohnya tadi, pada hari dah travel dan sebagainya, nanti diberikan 1001 alasan. Jadi mengatakan ustaz ni tak boleh, ulama ni tak boleh datang, tak dapat visa lah apa dan sebagainya. Jadi ini juga penipuan. Dia tak tipu dari segi orang kata duit dan sebagainya, tapi tipu tarikan dan sebagainya, buat janji-janji yang palsu dan sebagainya untuk marketing dan sebagainya. Jadi ini semua adalah perkara yang dilarang dalam agama.
Berat ni. Kau dah boleh start jual gambar kau pun. Siapa-siapa nak pakai gambar aku silakan aku. Aku ikhlas orang. Kalau travel agency pakai gambar kau. Memang aku selalu buat gitu. Teruskan. Kau aku claim boleh. Boleh saya claim akhirat dah. So claim akhirat Tapi dah minta maaf diampunkan. Tapi kau izinkan tak Ijat pakai gambar kau? Aku ada banyak lah dia. Tak, sekarang kau depan mata Ijat apa? Kau boleh man to man talk dengan Ijat apa? Aku selalu dah cakap dengan dia, kita jumpa akhirat. Tapi aku selalu buat kan, bila aku dah edit gambar dia semua, dalam hati aku ikhlas buat semua ni. Dia boleh Ustaz Dia ikhlas. Kau pay ikhlas saya buat tak ada sifat was-was tu tak ada Ustaz. Saya teruskan je. Kau pay ikhlas sampai buaya pun kau Photoshop sebelah Ipul. Macam-macam macam-macam dah 1,000 lah. 1,000 lebih atas. Kau punya dugaan pun fitnah pun rabak Tapi tinggi. kau mesti ingat. Apa dia? Gambar aku bersanding dengan tanjak semua. Dah satu melayar tahu. Serius Kerja dia juga. Bukan lah. Ke akhirat Ustaz, ke akhirat. Sebelum dia claim, saya claim dia dulu Ustaz. Ustaz saksi dia. Jadi ni satu perkara aku rasa perlu kita mengambil berat tentang bab izin ke diberi izin ataupun perkara yang ada kaitan dengan marketing. Lagi-lagi tadi Ustaz dah stress on the part kan, kalau tidak diberikan izin jangan sembarang-sembarang kita letak gambar-gambar artis memang kita confirm kena sue punya kan, boleh kena sue. Tapi kalau gambar-gambar ulama kita memang diorang pun sifat ihsan, tapi janganlah sampai kita promote gila-gila kan. Masa tak ada. Letak gambar kan, gambar poster besar-besar Habib Omar bin Hafiz akan datang pada podcast Sahabat Bertanya besar-besar just to attract people kan. So aku rasa it's not appropriate lah. Jadi aku rasa pada malam ini kita dapat juga banyak pengajaran dan pelajaran dan juga kepada Brother Don kita berkongsi daripada aspek ditipu kan. Tapi okey, aku nak tanya kau Brother Don, kalau seandainya kau dapat berjumpa dengan scammer ni, apakah perkara pertama yang kau akan lakukan? Tak adalah tanya dia soalan je lah. Kau punya panjang sih. Tak ada tanya soalan lah kenapa nak buat macam ni kan. Baik nyanyi orang. Okay, kau tanya aku jawab sekarang kira kita. Okay, go. Boleh. Go. Tak boleh, tak boleh cakap apa-apa. Dia perasaan marah ada kan. Kau masih marah? Geram. Kenapa nak kena buat macam gini? Itu je masalah dia. Pasal aku boleh fahamkan pasal kau memang kau dah commit to that 1,003 for a staycation untuk anak-anak kau, betul tak? Betul. Untuk birthday anak aku je. Kira nak bawa family. Yalah tu banyak lah. Bukan kau seorang je lah. Banyak semua nak bawa family. Banyak lagi kes-kes yang teruk daripada. Tapi yang siapa yang nak pergi hotel buat berzina tu padan kau punya muka. Boleh tak? Betul. Itu kalau kena scam memang padan muka dah. Tak jadi buat zina. Agaknya yang scammer tu dapat pahala. Kerana mencegah kemaksiatan. Boleh claim juga. Jadi let's say kalau kau ada peluang untuk berjumpa dengan ni scammer, apakah perkara yang kau ingin sekali tanyakan kepada scammer ni? Yalah, macam aku cakap tadi, nak kena tahulah kenapa dia buat macam ni. Dia kalau boleh berubah lah, jangan tanya orang lagi, tak baik lah. Itu je aku nak tanya dia. Kalau kena aku kan, kena aku, kita bakar je. Macam aku, tapi kalau aku cakap aku scammer, aku jawab balik. Saya tak sengaja lah, saya tak ada pun duit semua. Macam aku boleh bet dia ni orang kan, dia boleh marah-marah sekali berdepan dengan scammer tu, cantik, rupawan. Halo. 1,300 tu cukup ke? Ada 1,300 satu orang ke? 500,000 you kalau perlukan, you cakap I terus terang. I boleh transfer sekarang. Kalau setakat 500,000 aku dah tahu dia cara. Kalau setakat 500,000 jangan berbuat rupiah. Jangan berbuat. InsyaAllah saya boleh lunaskan. 500,000 Singapura 50 tau. Tapi yang penting apa-apa pun ni nasihat aku untuk yang ditipu lah di luar sana. Untuk Brother Don kita untuk Brother Don dalam perspektif Abang Ipul ni kan. Ipul ni kan. Satu je perkataan. Reda lah dia ketentuan kan. Nak kena reda. Since kau cakap pasal reda kan, sikit aku nak tanya juga pada Don.
Kau redha tak? Kalau let's say kau memang memang the authority memang dah tak ada jalan untuk retrieve itu money itu duit lagi. Dan kau tahu this will be the end of the case. That means dia akan kena charge. Misal dia akan kena charge. So from there on, kau rasa kau redha tak? Kalau dia kena charge memanglah kena, pasal dia dah buat benda salah kan. Jadi kalau seandainya kena charge, dia nak berubah, aku tak dapat bayar duit aku balik kan. Jadi aku cakap dia, aku hadiahkan dia je lah. Baik. Reda lah. Ini dia yang aku nak dengar ni. Ini yang aku nak dengar. Kita reda. Kita mempermudahkan urusan orang. InsyaAllah urusan kita dia memudahkan. Ini Ustaz Kazim Ilyas Baru stiker dekat Facebook, dekat WhatsApp, dia nak claim akhirat. Lagi dia nak stay reda kat sini. Dan tolong nak share reda. Kadang-kadang benda yang nak cakap ditipu, aku pun pernah ditipu. Berapa banyak gadis menipu aku. Berapa banyak artis saya ni kan berkecai-kecai. Banyak Ustaz. Saya tak nak luahkannya, kalau nak list panjang Ustaz. Banyak. Ustaz, percaya cakap saya Nari dia tidur luar rumah. Ada lah. Confirm. Tahu Jad, rumah kau balcony boleh tumpuan tidur. Saya dah kasih balcony Ustaz. Saya terima Ustaz. Kalau aku kasih store je. Dunia ni saya tak ada apa-apa, tak apa Ustaz. Tapi akhirat insyaAllah istana saya. Sama-sama amin. Amin. Masya-Allah. Jadi balik kepada Brother Don tadi Ustaz dia mengatakan okey, saya redha. Kan, dan saya maafkan dia. Apakah pahala bagi orang yang memaafkan apabila mereka dizalimi? Itu dia mencontohi Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu pada sifatnya Rasulullah SAW adalah dia itu memaafkan orang yang menyakitinya. Jadi orang yang terzalimi, orang yang menzaliminya, orang yang buat perkara-perkara yang buruk, yang tidak baik dan sebagainya. Itu sifat Rasulullah SAW adalah dia itu memaafkan. Jadi itu adalah ihsan daripada orang yang dizalimi untuk memaafkan dan sebagainya. Tapi bila misal kata orang yang dizalimi itu dia memaafkan, itu tidak bermakna bahawa duit yang dia ambil itu itu secara automatik gugur. Jadi ataupun tidak perlu bayar balik dan sebagainya. Melainkan kalau misal kata yang dizalimi itu dia mengatakan bahawa aku halalkan ataupun apa yang kamu ambil daripada aku, kamu rampas, ambil dengan cara yang batil, aku sedekahkan dan sebagainya, ataupun aku hibahkan. Tapi yang dizalimi itu sendiri ada hak untuk memaafkan perbuatan itu, tetapi meminta semula haknya boleh. Tak ada masalah. Jadi bukan bermakna kalau kita memaafkan dan sebagainya itu kita menggugurkan sekali kita punya hak yang perlu kita dapatkan ataupun yang diambil daripada kita. Dan orang yang menzalimi itu sudah, bila kita katakan dia sudah taubat dan sebagainya, seperti mana tadi kita sebut tentang syarat-syarat taubat, itu dia dah menyesal perbuatan dia, dia meminta maaf. Tapi bila orang yang dizalimi minta balik duit, dia kena bayar walaupun secara ansuran. Masya Allah. Jadi Islam ni memang dia merangkumi semua aspek Ustaz. Ya saya. Adil. Memang dia adil. Kemudian betul. Semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Islam ni sangat sempurna. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sangat tinggi. Dia punya agama, dan tidak ada agama yang lebih tinggi daripada agama Islam. Tidak ada agama yang lebih perfect. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Jadi semuanya telah dibahaskan oleh para ulama di dalam kitab muamalat dan sebagainya, mengambil hak orang dan sebagainya. Itu semua sudah dibahaskan. Masya Allah. Jadi bagi mereka yang di luar sana yang merasakan keperitan dan kemarahan dalam aspek ini, janganlah bersedih sangat kerana kita masih ada agama kita. Kita masih berpegang kepada keimanan kita, insya-Allah. Marah sekejap boleh, marah boleh. Marah sayang tak marah boleh. Mesti marah. Kita kadang-kadang kena muhasabah diri. Pasal ni mungkin dah tertulis. Tertulis memang. Tapi betul baru Kau dengar terkehil? Kau dengar terkehil lah? Aku dengar ada terkehil tadi. Tertulis memang. Tapi maafkan memang betul. Yang ni recently kan kat negeri Semberang kan. Diorang kan tengah sekarang banjir kan, kesianan.
Nanti lepas ni Ustaz doakan sikit untuk InsyaAllah, keluarga kita kat sana Boleh Ustaz? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, Kan apa kena sabar aku nak sambung sabar, cerita. Sabar. Cara tanya Ustaz tak payah nak beliak-beliak mata. Tanya dengan rendah diri. Macam memaksa. Saya dengan kasih sayang Ustaz. Saya nak confirmkan Ustaz. Producer tolong rewind zoom mata dia. Dia beliak mata Ustaz. Boleh Ustaz. Ustaz pun takut. Kau jadi betul je jarum Ustaz. Jaga-jaga Ustaz. Saya dah biasa Ustaz. Saya cakap terus terang, saya kenal dia dah berapa tahun Ustaz. Dia asyik beliak mata dia kat saya Ustaz. Ni semua saya claim ni Ustaz. Permainan dia licik Ustaz. Jaga-jaga Ustaz. Dia kalau cerita dengan orang yang dulu ada salah dengan dia, macam saya yang bersalah dengan dia Ustaz. Beliak mata dia Ustaz. Dah daripada keturunan Samsing. Aku ahli ibadah. Apa ni Ustaz? Diorang fitnah saya depan-depan gini. Ni Pak, nanti saya rasa dia minta maaf lepas ni Ustaz. Saya husnuzon kat dia Ustaz. Dia minta maaf lepas ni Ustaz. Aku nak cerita kat sebelah pasal tu pasal banjir. Okay. Lepas tu kedai supermarket Maidin, orang masuk pecah masuk kedai dia. Diorang rompak kedai dia semua. Looting. Habis looting lah, bawa keluar semua. Tapi CEO Maidin tu dia keluarkan statement, saya halalkan semua. Masya Allah. Dia cakap pasal krisis lah kira kan. Mungkin Dia pun diorang faham, pun macam saya halalkan semua. Jangan nak bayar apa-apa lah gini lah. Maidin, Mycom. Asal Maidin tak ada kat Singapura? Angka Sing ada ni lah. Angka Sing. Kita ada Mustafa. Singapura by Maidin. Oh, Mustafa Center. Aku dah lupa Mustafa Center. Dah lama tak pergi. Jadi kita insyaAllah kita akan menjawab soalan-soalan anda di Facebook Live kan. Dan sebelum kita go to kita mid promo, saya nak bertanya kan dengan saudara Hardi kan pada masih lagi pada bab tentang risk analyst ni. Jadi insyaAllah kita nak tanya kepada Brother Hardi, apakah nasihat-nasihat yang apa kau boleh berikan kepada kita penonton dan juga pendengar kita agar mereka terselamat daripada scam-scam sedemikian? Okay, aku kasih 5 tip lah 5 tips, wow. Alhamdulillah. Okay. Okay, first, harga. Banyak orang akan tertarik dengan harga yang rendah. Tapi biasanya dengan harga yang rendah ada banyak terms and conditions. So, jangan hanya tertarik dengan harga yang rendah tanpa membaca terms and conditions. I see. Itu satu. Yang kedua, sila semak review by other consumer tentang let's say this promotion ataupun this hotel. So this is where kita boleh macam detect further scam. Based on review seperti TripAdvisor ataupun Facebook review, ini kita boleh tahu sama ada ni scam ataupun tidak. Yang ketiga, kalau nak macam kepuasan, misal kata kalau kita dah book hotel melalui teman kita ataupun melalui this promotion, kita telefon tu hotel dulu, tanya, betul tak ada this promotion, betul tak harga ni? Biasanya hotel akan tahu. Yang keempat, jangan bayar melalui bank transfer ataupun cash. Okay. Besar kemungkinan scam atau melalui Telegram ataupun WhatsApp ataupun Instagram juga. Dan paling penting, tadi Brother Don ada cakap dia hanya dapat confirmation ID sahaja. Confirmation ID, okay. Confirmation ID tak bermakna apa-apa. Yang paling penting kita dapat confirmation email. Confirmation email, bro. Wow. Okay. Okay, what's the difference between confirmation email and confirmation ID? At least kita pun consumer boleh faham juga on that aspect. Okay, kalau kita diberikan confirmation ID, ni ada between 1 to maybe 16 numbers sahaja. Tapi ia tak bermakna apa-apa. Dia tak ada bukti yang kita telah book. Dia tak ada apa-apa bukti yang kita telah bayar ataupun apa barang bukti. Dia cuma ada confirmation ID yang besar kemungkinan doesn't belong to you.
Oh, or maybe a reuse confirmation ID lah. Yes, correct. Oh, okay, I see. Compared to kalau email, kita dapat confirmation, betul. Because kerana email ni dia macam it's a formal contract, it's black and white. Jadi kalau macam orang cakap, the hotel cakap, kau tak book. Tapi aku ada email ni, biasanya email ni akan letak the confirmation ID, dia punya dates of stay, how much you pay, the breakdown of the prices, and also the terms and conditions also. So kalau hotel cakap, you never book, but I have proof. Aku ada bukti setelah aku dah book. Macam mana sekarang? Okay. So you can dispute with the hotel. Oh, I see. So it's a legit booking, but the hotel did not receive my booking lah. Correct. Yeah. Masya Allah. Kan? Ini ilmu ni bro. Kan? Masya Allah. Saya rasa kita malam ni sangat-sangat beruntung kerana saudara Hardy dan sudi masuk pada podcast live kita dan berkongsi ilmu. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi semua. Terima kasih bang. Bukan abang agak-agak dia masih muda lagi, dia masih handsome. Masih ganteng orangnya. Masih ganteng orangnya. Saya punya adab ni kan tak tahu kan. Saya terima kasih bang. Ada dia cakap kau abang Hadi. Betul lah. Agak-agak kau tengok muka dia, muka lagi abang lubang. Bukan bang. Saya baru 19 tahun nak masuk 20 bang. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Hardy. Terima kasih banyak-banyak bro kan, kerana sudi masuk podcast live kita dan berkongsi ilmu. Terima kasih. Terima kasih bro. Sama-sama. Terima kasih. InsyaAllah kita ketemu pada sesi yang lain. InsyaAllah. Terima kasih Hardy. Thank you so much brother. Sama-sama. Okay. Thank you. Bye. Jadi ini aspek saya rasa sangat penting kita sebagai consumer kan, boleh belajar. Kita bukan bahas daripada sudut hukum agama saja pada malam ini. Kita bahaskan juga daripada sudut bagaimana untuk prevent oneself from being scammed. Dan saya rasa prevention is better than cure. Yes. Jadi ini pun perkara yang memang sangat penting. Jadi jangan ke mana-mana penonton dan pendengar. Kita akan kembali lagi selepas ini. Kita ada mid promo sekejap dan insyaAllah kita ketemu lagi selepas ini. Khidmat dia memang bagus. Okay, very detail from the calculation daripada dia time untuk rumah kita untuk dijual, calculate sampai rumah baru kita, budget kita. So kita pun tak ragu-ragu lah. And she's very patient also. Yeah. So Sawa actually recommended us that we are able to upgrade to a 5-room flat. It's actually our main purpose within our budget, and also we don't stretch, so it's easy and faster for us to actually retire. So that's the best thing lah. Yes, definitely. Because before kita purchase, we always have plans lah. Kita dah discuss everything. Untuk jual beli rumah, sila hubungi Sawadin. Nasihat untuk jual beli rumah, sila hubungi Salwadin di 92700737 dan lungsurilah Facebook beliau di Salwadin-Hero Homes dan di Instagram wawa_din. Selamat kembali kepada podcast Sahabat Bertanya. Kita tadi gigit kesian kita punya brother Don ni. Aku kesiankan dia. Dia macam kena tipu lagi Aku kesiankan dia. Aduh Allah, kesian. Agaknya bulan ditipu lah. Kau reda je. Baru luahkan. Baru luahkan Ustaz. Dia kena tipu lagi. Ni luka dilukai. Apa dah biasa ni jalan dia. Aku rasa dia pakai aku rasa pasal dia pakai baju Liverpool kot. Dia clash dengan aku rasa Tapi walau macam mana pun kita akan membacakan komen-komen anda di Facebook Live. Okay, kita ada komen daripada Farouk AJ kan, kena scam pinjamkan duit pun sama juga macam ni, call tak angkat. Tu banyak kes dia. Banyak. Mana scam? Okay, Dia tak scam.
The scammer. The scam you kan. Keluarkan dengan kisah sedih lah Ustaz. Ada gitu. Ya, orang pinjam duit pun sama juga macam scam. Kira sama juga. Dia keluarkan cerita sedih. Selalu cerita sedih apa yang dia keluarkan? Anak tak ada susu Pampers. Anak tak ada susu Pampers. Dia kira sedih. Kau mesti macam kau cuba. kau dengar gitu macam Ihsan kadang-kadang. Tapi cara dia cakap Ustaz, saya macam bayangkan tau. Budak tu minum susu daripada Pampers. Susu Pampers lah. Biasa takkan tak faham. Lain kali cakap lah, anak tak ada susu dan Pampers. Dan tu itu wow ataf penting. Diorang window berapa ni Ustaz? Saya dah window 13 Ustaz. Diorang masih window 7 tu. Okey, kita juga ada komen daripada banyak ke soalan kita ni? Soalan-soalan daripada Abdul Malik. Beliau mengatakan Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam kepada semua scammer. Waalaikumsalam Malik. Waalaikumsalam. Kan, kepada semua scammer dari segala macam scam, bertaubatlah. Memang tadi hubung Ustaz dah anjurkan untuk mereka bertaubat, kembali balik pada pangkal jalan. Aku tak boleh baca tadi ada satu ni mana? Okey, daripada Zik Farid. Okey, tapi ramai dah kena scam. Takkan semua kena redha. Kesian makcik-makcik yang save untuk berapa tahun. Lesap sekelip mata. Berapa tahun tu? Save duit berapa tahun. Berapa tahun? I mean, sekali bayar 2-3 ribu. Macam aku kira bulan-bulan 50. Engkau pay save. Satu bulan 5,000 terus. 3 tahun betul-betul. Terus apa tak boleh reda lah. Jadi dia saudara ke saudari saya tak tahu tadi, dia komen orang dah banyak kena scam, takkan nak kena reda. Itu dia punya semua orang tu masing-masing. Mungkin yalah pasal ramai yang sudah kena scam. Jadi sifat marah tu masih lagi ada Ustaz. Sebab tu saya mengatakan bahawa orang yang ditipu ataupun orang yang dizalimi, orang yang diambil duit ataupun barang-barang yang menjadi hak mereka itu walaupun kadang dia punya bilangan letaklah harta yang diambil tu bilangannya itu bukan bilangan yang besar, kadang bilangan yang kecil. $50 contohnya. Jadi dengan $50 tu kita boleh buat macam-macam perkara. Boleh beli barang ini dan itu dan sebagainya. Ada orang mungkin $50 dia merasakan tu bilangan yang sedikit. Tapi betul. Ada sebahagian orang $50 itu sangat besar. Berat, betul. Yang mempunyai gaji yang rendah dan sebagainya. $50 itu macam-macam. Mungkin boleh gunakan untuk jangka masa seminggu. Beli makanan dan sebagainya, untuk masak di rumah dan sebagainya. Jadi bila benda yang ada harga itu diambil, itu sudah tentulah. Lagi-lagi bila diambil dengan cara yang batil dan sebagainya, mesti ada sifat marah dan sebagainya. Dan ini berlaku juga pada kurun yang pertama, hatta pada zaman Rasulullah SAW. Itu di kalangan para sahabat Nabi SAW. Seperti mana yang disebutkan di dalam sirah dan sebagainya. Banyak Nabi SAW meleraikan masalah-masalah yang berkait dengan hutang, piutang dan sebagainya, ataupun diambil hak orang lain dan sebagainya, perniagaan dan sebagainya. Taib itu dah berlaku pada zaman Rasul SAW. Mungkin berlaku juga sebelum zaman Rasul SAW. Ini berlaku sejak Bani Adam ataupun anak-anak Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu awal penciptaan manusia, mungkin sudah berlaku perkara macam ini. Jadi itu adalah benda yang biasalah. Bila hak kita diambil dengan cara yang zalim, kita seharusnya kita marah. Dan seharusnya kita tuntut hak kita, bukan berdiam diri dan sebagainya. Memang boleh memaafkan, redha dengan apa yang berlaku dan sebagainya. Seperti mana yang saya sebut tadi, walaupun redha, memaafkan dan sebagainya, itu tidak semestinya gugur ataupun hak itu digugurkan, diberikan. Melainkan kalau saya mengatakan saya hibahkan apa yang kamu ambil, itu kamu ataupun kamu bayarlah sekadar yang kamu mampu, contohnya. Jadi saya mempunyai hak atas benda itu, perkara itu, ataupun benda yang diambil. Jadi tak jadi masalah kat sini. Jadi marah ni bukan satu perkara yang buruk lah Ustaz. Pasal ada juga hadis Nabi SAW yang mengatakan jangan marah. Tapi pada aspek ini, kita nak marah pun macam rasa macam bersalah. Kita lihat Rasulullah SAW. Adakah Rasulullah SAW itu marah bila perkara yang berlaku terhadap hak dirinya ataupun dirinya itu? Rasulullah SAW itu galiban kebiasaan daripada sifat Rasulullah adalah memaafkan. Akan tetapi kalau hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala itu
dikecil-kecilkan. Hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala itu direndah-rendahkan. Itu akan Rasulullah SAW itu sendiri akan marah. Rasulullah SAW sendiri akan marah apabila hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala itu dilanggar, dinodai dan sebagainya. Masya Allah. Nak tahu juga Ustaz, mungkin Ustaz boleh nasihatkan di sini bagaimana caranya Rasulullah marah daripada sudut kalau haknya Allah itu diganggu daripada. Itu disebutkan dalam sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam Maulid Daibai. Itu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marah, itu tak ada orang boleh tenangkan. Jadi ada riwayat ataupun saya pernah dengar daripada guru-guru kita illa Sayyidina Ali. Jadi Rasulullah SAW itu kalau marah, hatta sahabat yang kibar, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu itu tak dapat menenangkan. Marahnya bila hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala diinjak-injak ataupun dihina dan sebagainya. Kecuali Sayyidina Ali. Itu Sayyidina Ali boleh tenangkan. Masya Allah. Ataupun kasih kulah Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi ini perkara saya rasa pun pengajaran bagi kita. Mungkin kalau bagi mereka yang nak fahamkan daripada sudut ini, kan, kalau hak Allah tu lebih kita utamakanlah. Kan? Janganlah sampai kita pun redha kalau hak Allah itu diejek-ejekkan, diperkecil-kecilkan. Tapi kena tengok mazhab. Ada mazhab juga pasal ni. Itu ada kaedah dalam ilmu muamalah, kita belajar ilmu muamalah, hukukullah mabni 'ala al-musamahah. Hak-hak Allah itu terbina atas musamahah, yakni kemaafan ataupun pengampunan. Kita langgar perintah Allah, tak solat dan sebagainya, kita kena qada solat lah. Kita buat benda yang haram, kita taubat, Allah SWT Maha mengampun. Mengampunkan. Tapi wa hukukul an-nas, manusia, hak-hak manusia itu mabniyatun 'alal musyahah. Terbina dia tu atas musyahah. Itu ada mukhasamah ataupun permusuhan dan sebagainya. Sebab tu dalam muamalah tu bila kita terambil misalnya kata rampas dan sebagainya, ataupun kita terpecahkan sesuatu, misalnya kata kita ada dhaman kan, kena ganti rugi dan sebagainya. Bukan kita pecahkan halal settle. Tak, mesti nak kena ganti rugi dan sebagainya. Sebab apa? Orang tu akan simpan. Orang tu akan ungkit misalnya kata. Walaupun dia kata gini, maafkan dan sebagainya, tapi pada masa akan datang akan diungkit dan sebagainya. Itu manusia. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sangat bermanfaat pada malam ini, dan insyaAllah kita ada segmen, dan kita ada segmen Kalam Hikmah. Jadi dengarkanlah Kalam Hikmah. Qala al-Imam Al-Junaid bin Muhammad radhiyallahu anhu, law aqbal sadiqun ala Allah ta'ala alfin sanatin thumma a'rada anhu lahzatan kana ma fatahu aktharu mimma nalahu. Berkatanya Al-Imam Junaid bin Muhammad radhiyallahu anhu, sekiranya seorang yang jujur beribadah kepada Allah semasa 1,000,000 tahun, kemudian ia berpaling sesaat saja, maka apa yang saat darinya itu lebih banyak dari apa yang telah ia dapatkan. Wallahu a'lam. Jadi minta maaf saya baca daripada skrin, saya lupa nak baca daripada phone, jadi skrin punya resolution tak bagus sangat. Jadi saya kembali balik tadi, saya terlepas daripada bacaan tadi. Maka apa yang lewat darinya itu lebih banyak dari apa yang telah ia dapatkan. Wallahu a'lam. Jadi kita mohon pada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz untuk berkongsi pada Kalam Hikmah minggu ini. Kalam Hikmah itu daripada Imam Junaid bin Muhammad Al-Bardadi. Jadi seorang ulama besar, Sayyidah Taifah As-Sufiyah. Itu penghulu bagi kaum Sufi pada zamannya, Imam Junaid Al-Bardadi, yang mana beliau juga adalah seorang yang jujur dalam perniagaan. Jadi beliau ni meniaga, ada kedainya di suk ataupun dekat market dia.
Itu disebutkan oleh Abi Umar, pernah disebutkan tentang manaqib Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. Walaupun dia sibuk dengan perniagaan, dia adalah seorang ahli perniagaan yang berjaya dan mengamalkan sistem-sistem yang telah diterapkan oleh Rasulullah dalam perniagaan, amanah, jujur, tidak tipu dan sebagainya. Itu dikatakan bahawa sebelum dia buka kedai itu, dia akan melakukan 300 rakaat solat sunat. Masya Allah. Jadi 300 rakaat itu dia solat sunat, baru waktu pagi itu baru dibuka dia punya kedai dan sebagainya. Jadi Imam Junaid mungkin saya tambah sikit lah sebelum kita masuk dalam kalam hikmah itulah. Kita kenal siapa yang berkata pernah satu kali di dalam market tu terbakar. Jadi Imam Junaid Al-Baghdadi punya kedai itu tak terbakar. Jadi dia punya jirannya ataupun kedai yang berada di persebelahannya itu terbakar. Jadi dia mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah bukan kerana bersyukur kedai orang lain terbakar. Dia bersyukur kerana apa? Kedainya tak terbakar. Tapi bila dia pulang, dia balik dan sebagainya, itu timbul rasa bersalah. Takut-takut Alhamdulillah, dia sebut kalimat Alhamdulillah itu, dia mengatakan takut-takut niatnya itu kembali kerana apa? Kedai orang lain yang terbakar, kedai aku yang tak terbakar. Allah. Jadi dia beristighfar itu selama, ada riwayat mengatakan 70 tahun. Beristighfar atas perkara itu saja. Tapi ini isi hatinya, Ustaz. Itu isi hati. Tak ada orang pun yang mengetahui tentang perkara ini. Jadi sebelum kita masuk dalam kalam hikmah itu sendiri, mereka ni betapa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatta pada perkara-perkara yang belum lagi menjadi kenyataan. Mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala hatta pada perkara itu, benda yang kita nampak macam sedikit. Itu dia istighfar selama 70 tahun atas benda tu yang sikit. Alhamdulillah, itu saja. Lalu kita lihat apa yang dia kata. Itu lau aqbala sadiqun ala Allah alfi sanah. Itu kalau orang yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu selama 1,000,000 tahun. Baik, ataupun jangka masa dia beribadah itu, dia benar-benar beribadah bersungguh-sungguh itu selama 1,000,000 tahun ataupun ribuan tahun. Ma fatahu wa a'rada anhu sa'ah, ataupun lahzah, dan dia berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu walaupun satu lahzah. Dia lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu apa yang tertinggal, ma fatahu, daripada satu lahzah ataupun saat yang dia berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akthar, itu sangat besar baginya daripada apa yang dia dapat selama 1,000 ataupun 1,000,000 tahun. Jadi ini kalam nak memberitahu kepada kita betapa ahlullah, mereka orang-orang salihun, orang-orang saleh, orang-orang yang baik, yang bersih hati mereka itu, betapa mereka itu mempautkan hati mereka itu secara keseluruhan, tawajjuh hati mereka itu secara keseluruhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Tidak ada yang dapat menenangkan, tidak ada ketenangan melainkan bila mana mereka itu bersama dengan Allah. Maksudnya sentiasa mengingati Allah, beribadah dan sebagainya. Masya Allah. Hatta mereka menginginkan setiap saat lahzah daripada kehidupan mereka itu bersama dengan Allah, mengingati Allah dan sebagainya. Kerana mereka sudah merasai kemanisan daripada hubungan kemesraan mereka itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi man dhaqa syaraba qaumin, siapa yang telah merasai minuman satu-satu kaum itu dia akan sentiasa berpaut kepada minuman itu. Dia tidak akan mahu berpisah. Sudah merasai, sudah merasa mesra dan sebagainya. Hakadha ahlullah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Saya rasa ini boleh kita kiaskan juga pada malam ini. Dan kerana Al-Imam Junaid Al-Baghdadi seorang usahawaan ataupun seorang businessman yang jujur, yang berjaya, yang beramanah, yang amanah dalam dan Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi SAW,
at-tajirul amin, seorang peniaga yang beramanah, yang menjual sesuatu produk, barangan dan sebagainya. Itu peniaga lah, walaupun kadang produk ni kecil dan sebagainya, tak seberapa, tapi dia beramanah. Itu sangat besar ganjarannya itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sifat amanah ni bukan senang, Ustaz. Saya rasa peringatan bagi diri saya juga sendiri kan. Saya rasa ni memang perkara yang bukan senang untuk kita beramanah kan. Amanah kepada Allah tu memang sudah satu perkara yang kita harus melaksanakan. Amanah kita pada manusia-manusia yang lain ni. Ada kala kita mengambil ringan tentang amanah yang kita telah berikan kepada mereka. Mungkin ni pun satu peringatan jugalah. Mungkin kepada mereka-mereka yang ada sebab apa, scam ni dia bukan hanya pada bidang seperti mana saya sebutkan dalam bidang pelancongan ataupun keduniaan dan sebagainya. Hatta orang pada hari ini menggunakan pakaian agama, menggunakan nama para ulama ataupun gelaran-gelaran tertentu dan sebagainya, ataupun pulang daripada satu negeri-negeri tertentu, tapi kerana sudah dikuasai hatinya itu dengan dunia, hubbud dunia, dia sanggup buat apa-apa. Sehingga kan berlaku misalnya kata pada hari ini kadang dalam pengumpulan dana dan sebagainya untuk membina madrasah contohnya di luar negara dan sebagainya, tapi pada hakikatnya tak berlaku. Ataupun misalnya kata dia collect misalnya kata zakat. Jadi disuruh kadang orang-orang tua yang tak tahu nak bawa apa nanti lepas mati dan sebagainya, emasnya digadaikan dan sebagainya, diberikan sedekah tapi untuk kepentingan dirinya, bina rumah yang besar dan sebagainya, ada swimming pool dan sebagainya, bawa kereta Mercedes dan sebagainya, katanya nak keluar untuk zakat. Jadi ini pun satu penipuan yang berlaku di kalangan ahli agama, di kalangan mereka-mereka yang mendakwa diri mereka itu ulama, pada hakikatnya mereka itu ulama su', orang-orang yang tak benar, orang-orang yang tipu kerana untuk mendapatkan harta dunia ataupun kebahagiaan di dunia ini. Jadi ini mungkin satu peringatan lah kepada kita, hatta misalnya kata pada hari ini, khususnya pada akhir zaman ni, kita tak tahu, kadang keluar beberapa tawaran dan sebagainya itu yang orang memakai pakaian agama, memakai pakaian sunnah dan sebagainya. Hatta misalnya kata dalam produk-produk yang ada sekarang dijual, dikatakan produk ini produk sunnah, produk ini dan sebagainya. Hatta Zam-Zam juga orang tipu. Baik, madu misalnya kata yang dijual contohnya, tapi seperti mana berlaku di Indonesia ataupun dekat Mesir itu, tapi mereka buat dia tak coloring dan sebagainya. Orang tipu barang-barang macam ini, ataupun produk-produk sunnah dan sebagainya yang orang-orang yang tidak ada keahlian. Jadi dia kadang nampak benda ini misalnya kata boleh dijual dengan laris dan sebagainya. Sedangkan dalam produk-produk sunnah tu ada yang tak boleh dicampurkan, sebab apa? Akan menghilangkan dia punya konten Hafiz sunnah ataupun inti dalam makanan, dates atau khasiat dan sebagainya. Jadi ini benda yang perlu diberikan perhatian dan sebagainya. Banyak berlaku pada zaman ini, dan jangan kita sebagai mungkin kita sebagai orang awam dan sebagainya, kita lihat jangan mudah tertipu. Sebab tu kita disuruh untuk cek macam tadi yang disebutkan oleh Brother Hardy tadi, la tabayyun lah, kita cek hotel misalnya kata, adakah ini benar betul-betul daripada hotel dan sebagainya. Cari, mungkin kita boleh tambah, cari daripada sumber yang betul. Bila kita nak hotel dan sebagainya, cari apps yang boleh dipercayai. Kadang dalam apps semua ada penipuan. Kita book satu-satu hotel, kadang kita nampak hotel dia cantik, tapi bila sampai tu pecah sini, pecah sana. Satu sudut dia cantik, yang lain semua habis. Macam rumah hantu. Rumah hantu best, Ustaz. boleh malam paranormal. Jadi ini saya rasa sebuah episod yang sangat bermanfaat, yang mana kita dapat mempelajari banyak aspek kan, sudut-sudut keagamaan dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan topik malam ini. Betul. Jadi apa pendapat korang?
Jadilah penipu yang pandai. Jangan sampai kena tangkap. Tapi by the way, dia dah kena tangkap belum? Brother Don? Tak tahu. Tak tahu Brother Don pun sedih kerana dia pun polis tak buat kerja apa lu orang? Jangan. Orang tak buat kerja apa? Please substantiate IO siapa IO? IO nama siapa ni? Biar aku check sikit. Itulah tak dengar khabar, tak dengar apa. So selalu benda-benda ini kalau scam, and definitely berita atau akhbar akan menceritakan. Ada keluar. Ada. Tahu. Ni Cina punya site pun ada juga. Cina punya site ni baru-baru ni pun orang ada berapa orang ramai kena tipu juga. Sama juga kira. Mangsa Cina. Bangsa Cina. Oh, mangsa yang berbangsa Cina. Kau hantar berita Cina kan, kau tak tahu pula mak dia. Aku bukan tak tahu. Aku tak suka mengaibkan bangsa lain. Bangsa sendiri boleh Bangsa sendiri tengok juga macam mana tu. Masya Allah. Jadi saya rasa pun kita sudah sampai pada penghujung kita punya. Kau lupa kan? Kita kan nak suruh Ustaz doakan. Oh, okey, saya minta maaf. Okey. Nasib baik kau ingat. Okey, silakan Ustaz. Jadi permintaan kita semua juga jemaah-jemaah yang atau masyarakat Singapura yang kita sangat-sangat terkesan dengan apa saudara-saudara Islam kita di seberang tambak, iaitu di Malaysia yang baru-baru ni dilanda dengan kebanjiran yang sangat-sangat dahsyat. Jadi kita mohon Al-Fadhil Mukarram Ustaz, mungkin kita boleh berdoa sama-sama dalam sesi podcast ini insya-Allah. Mungkin kita boleh baca surah Al-Fatihah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat ujian ataupun banjir ini mungkin sebagai satu peringatan yang datang, ataupun mungkin positifnya adalah untuk membersihkan wabak. Membawa wabak-wabak itu mungkin keluar dan sebagainya. Dan moga-moga mereka itu tabahlah dengan apa yang mereka lalui, ujian, musibah dan sebagainya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Amin Ustaz. Amin. InsyaAllah. Pun nak doa apa? Tak, tafadhal. Jadi terima kasih kepada Al-Fadhil Mukarram Ustaz kerana sudi berkongsi ilmu pada malam ini, dan kita sangat-sangat beruntung Ustaz, masya-Allah. Terima kasih kepada Brother Don yang juga kepada terima kasih kepada Brother Don dan juga Brother Hardy tadi dan untuk berkongsi dan juga datang kepada podcast live Sahabat Bertanya. Terima kasih. Terima kasih bro. Dan juga terima kasih kepada Ijat Koki dan juga Saiful Bahari. Sama betul apa saya kurang nama stage aku mana saya? Akhirat claim set ni macam. Terima kasih sekarang next week apa topik ni aku nak tanya ni. Jangan berbual lah, jangan berbual topik-topik lagi lah. InsyaAllah. Kita tunggu orang buat scam lagi ke? Topik penipuan yang terbesar sekali korang tak nampak. Aku ada dua topik dah nak diketengahkan. Apa dia? Dua topik, silakan. Topik panas Topik panas, boleh juga? Go. Kau jangan baca je ya. Sabar, dengar dulu. Topik apa perlu ke nak ikut mazhab? Pertama. Topik kedua, berpoligami. Sama topik ni satu lagi important. Boleh Ustaz, sila. Pasal kunyit. Wow. Ini semua topik-topik yang hangat. InsyaAllah kita dalam podcast Sahabat Bertanya akan kita mengendalikan topik-topik ini insyaAllah. Dia cucuk. Jadi signing off Jadi kita pun nak signing off from kita punya podcast. Dan sebelum kita sign off, bagi penonton yang sedang menonton dan juga pendengar, jangan ke mana-mana, kita ada produk talk selepas ini. Bagi korang yang nak tahu bagaimana nak tuntut COV cash lebih kan, jadi dengarkan produk talk selepas ini insyaAllah. Dan signing off from Sahabat Bertanya, saya host anda Indra Sahid dan saya Izzat Koki, Eric Bipul. InsyaAllah kita ketemu lagi di minggu hadapan. See you guys.
Ya, selamat datang kepada Product Talk Property. Product Talk ini ditaja oleh Salwadin. Bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, bolehlah hubungi beliau di talian 92700737 dan juga bolehlah lungsuri kepada Facebook beliau Salwadin-Hero Homes dan juga di Instagram wawa_din. Bersama saya di studio Salwadin. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Masya Allah. Hari kita nak bawa pasal COV hari kita nak bawa cash. Semua pasal cash. Kalau korang semua mata juitan, hari kita nak bawa pasal duit. Okey, jadi kita nak tahu pasal ini title pun macam quite very macam engaging Can you demand more COV tak? Orang saya rasa orang di luar sana semua very peka on this question. And they want to know, boleh tak kalau aku demand COV? Tapi first of all, what is COV actually? What is COV? What is COV? COV ni is cash over valuation. Okay. That means your valuation, katakanlah you jual rumah 500,000. Lepas tu you datang, valuer datang, valuer cakap harga rumah you 450,000 aja. So buyer beli dia underscore your house So that 50,000 difference tu is the cash over valuation yang buyer nak kena bayar you. Oh, I see. Kalau the other way around, kalau you jual buyer beli 500,000, then your value is, let's say lah 550. 550, okay. So that means you jual rumah you below valuation lah. Below valuation, okay. So itu you tak dapat cash lah. Buyer pun akan senyap lah. Since you jual, buyer pun pandai lah, pandai otak berang dia cakap, how much is the valuation? Cannot say. Ada buyer say, sorry, it's confidential, because buyer yang bayar for valuation, so they have the right not to tell the sellers. Wow. What is the valuation? It's a very tricky punya situation, process. Yes. So macam mana ni? Who determine the valuation ni? Valuation usually by HDB. Okay. And then of course we as agents kan sometimes bila kita nak beli for buyers, we'll see transaction dan dekat that area. What was the last transaction? Of course kita tak nampak lah dia punya whether is there cash involved ke, dia jual at valuation, we won't be able to see. So we can only gauge. Kalau kebanyakan macam harga dia macam itu, so we know okay, this is actually the valuation price. Tapi kalau kita tengok satu tu 50,000 above, so we are guessing that this might be cash over valuation. I see. But for your field of expertise, and definitely this is not just a guessing game. It's more macam you know the market very well. Macam Punggol, Sengkang. Roughly you know, we macam can okay, estimate, you have the estimation. But due to your macam experience, you dah banyak jual beli rumah dekat daerah this area. Is does that have a strong advantage tak for you yourself, macam with your experience? Yes. Because for us, at least we know, kalau kita serve buyer, of course we are protecting our buyers. Is this house, kalau let's say lah, seller ni minta 500,000, but we know, transactions around there. Okay, let's say 450 ke 460. So is this house worth that 40,000 COV tu? So bila seller sometimes, of course we serve both sellers and buyers. Sometimes sellers, right, saya nak jual rumah saya 530 lah, let's say. Okay. Tapi rumah bangsa tak renovate. Ya, bahasa toilet kotor. Buka dia punya, pernah tau. This house, you see the cabinet they still new. Sekali bila I buka, pintu dia tercabut. Alamak. Sekali macam tapi the kind of pricing they ask is ambitious yes, very the kind of ambitious. pricing, because they are looking at transaction sekarang, because of course they hear lah, orang cakap, you can ask for more COV because rumah tak banyak and buyers banyak. So of course if you want that kind of COV, you can upkeep lah the house, atau like door hinges and all this. Try to repair lah, kan? Because kalau you dah minta COV banyak, you buka pintu tercabut, macam mana you nak justify kan? Kakak malu kak. Kan makcik. So macam, because these are the kind of things which put off buyers. Kalau rumah, sometimes
location is good. Because buyers, they're quite savvy now. And of course they want location bagus. Tapi kalau duit tu, dah nak kena bayar COV, nak kena renovate lagi rumah tu. Correct. That's lots, banyak lah. It's very interesting when you said that, macam this valuation ni what does it, apa yang buat dia punya rumah tu that valuable? Is it the renovation of the house ke, the interior ke, atau the exterior vicinities? Itu yang question yang selalu dying I want to ask. Yes, it's all about location. What you have, your amenities, how berapa banyak stops away to the MRT. Ada hospital ke tak? Yes, kat bawah tu ada kedai ke tidak. And then rumah you tingkat tinggi ke tingkat rendah, you know. This plays a part. And then of course dalam rumah dia akan tengok flooring you apa, tengok airconnya dah berapa lama. I see. Yeah, that's why if let's say now, okay, dulu valuation was done by sellers kan, now by buyers. So bila valuer datang, dia akan tengok, okay, dia akan, description is there. What kind of flooring? Dulu, that's why we know how the valuers valuate this house. Because dia akan taruh flooring apa, kat bilik apa, granite ke pakai. Yes, and then your countertop tu dekat cabinet tu, apa countertop. So all this are taken into consideration. Wow. That's why dulu saya pernah dengar ni, I ever heard this before. Kau jangan hack ni wall. Kau hack ni wall nanti affect the valuation ke apa dah. Susah. Yes. I mean, is that true? It depends. Tapi kalau dia hack dia punya wall, tapi rumah dia macam condo style, it won't. It won't really affect. The only thing that will affect is whether buyers fikir I have to naikkan wall ni balik, nak kena bayar. Yeah, but some buyers memang dia cakap, there's only the two of us. We're happy with this. Yeah. So it all depends on the buyers who's coming lah. Wow. So valuation ni actually plays a very big part in every buying and selling kan. Correct. Okay, when we talk about cash, and how much can we ask for and the COV? Macam when we talk about cash kan, memanglah semua hidup memang tak pernah pegang 30,000, 40,000. Yes. Sekali dapat that kind of money memang syok lah. Correct. So, and when you get you might be thinking, kalau aku tahu aku ask for more. So senang dapat ya. So macam mana tu? I mean how to determine to that process? Okay, first things first, bila kita cakap about cash valuation, cash over valuation dulu, kalau bila kita tu dulu bila kita jual rumah with COV, the buyers will come and give you the cash. Wow. Because it was payable to you. Tapi sekarang you punya COV 100,000 ke 150,000 ke, semua will go to HDB first. HDB akan rasa pegang duit ni and then see whether are you selling, because kalau you ada COV 150 tapi you're selling at a negative sale, you won't get this cash. So this will be another topic nanti I'll go through. Okay. Kalau COV ni you boleh dapat cash tu atau tidak. Jadi orang makcik-makcik, pakcik-pakcik jangan excited sangat tengok on paper 150,000 COV. Itulah. Tapi mana duit dia kan? Jangan cakap nanti ejen tipu pula kan. Betul. So this one like is a very common thing that we have to know as buyer. Yes, and seller. correct. As sellers, especially in because bila it comes to money, right? You really have to know, because you have to write down mana. For us agents, will be very transparent. Okay. For us, I will show you kalau you're selling at a loss, duit ni akan pergi HDB. So kalau you nak demand more, boleh. You boleh demand more. Kadang-kadang macam unless you punya tiang tu ada gold ke apa ke, boleh lah kan. So far lah, we have heard of I myself personally pernah jual rumah yang COV 60,000. Wow. 60,000. Happy lah. That seller must be seller, happy. yes, happy. Alhamdulillah. But rumah dia cantik lah. Rumah dia cantik. Wow. And then the plus point is rumah dia dekat dengan masjid. So yang beli ni happy. Value there. Dia nak tak apa bayar COV kerana Allah. Wow. Masya Allah. Semoga rumah dia pun berkat kan. Masya Allah. Ini betul. Ini bawa cakap rumah beriman. But interesting but now the current market, the buyer will determine the COV the valuation is done by the buyer. Sorry, the valuation, sorry. I rephrase saya bukan nak pandai-pandai sini I rephrase. So the valuation will be done by the
The buyers, correct. So from there, nanti seller will, of course buyers will know lah berapa COV dia nak kena bayar. Yang seller tak tahu, dia cuma tahu dia jual rumah dia, let's say 550, that's the amount I sell it for. But ada COV ke tak ke, they won't know. Only the buyers will know. Amazing. So kalau buyers hush-hush tu, tak nak cakap tu, maknanya tak ada COV lah. Kalau buyer cakap, you can reduce tak your price? I kena bayar COV 80,000. Tu bila buyer will come to you and say, minta you tolong lah turunkan harga. Kalau dia diam-diam, usually tak banyak lah, they need to top up. So that means they are confident lah, that they can get hold of that sale of the house lah. Once because dah dapat valuation, so that's why bila you beli rumah ni, you have to do the valuation and then you're given a timeline whether you want to proceed with the purchase atau tak. Usually ni apa I dengar, I don't know whether, that's why I ask your kind expertise. Nak kena letak a deposit Yes, correct. Apa what deposit is that? That one is an option fee. Option fee. Option fee, that means bila you nak barang tu, you nak chop kan. You nak chop, okay lah, you kena taruh deposit. Booking okay. Dia macam masuk Minang juga kan. Advance booking. So you book and then it depends on then how you negotiate. No, you negotiate dulu baru you book. Okay. You negotiate dulu. You dah negotiate, you happy, then you do your booking. Sebab kalau you book dulu, you tak negotiate, sekali seller cakap, no, I want a higher price. You dah taruh you punya pricing. Rugi lah. That deposit. Usually that deposit how much? About 1,000-2,000? Usually from $1 to 1,000. Up to you lah. Okay. But who determine the... Usually it's the sellers. Tapi kalau buyer cakap, kesian lah saya ni baru kahwin. Saya deposit 200 je, boleh tak? Saya deposit RM1.50 boleh tak, cik? Ada. There are some units yang deposit $1 je tau. Just the formality of it lah. Yes, correct. As long as you have deposit. Tapi of course, buyers janganlah pergi 10 rumah deposit $1. Lepas tu cacak kuti tengok mana satu tak payah COV kan. Kesian seller-seller ni. I see. Tapi memang to have a good cash in hand also will be advantage to the seller. Correct. To the seller. I mean buyer, no doubt buyer sendiri tak kena keluarkan that COV. Tapi for a seller perspective, and to have a good amount of cash selling the house, man, is a winner. Yeah. Siapa tak nak kan? Betul. But for you yourself, is there any such cases that, I mean, from your experience, is there any such cases where a seller sell the rumah and dia tak ada cash in hand? Ada. That one when it comes to negative sale lah. Alamak. When it comes to negative sale, because bila you jual, you beli 500,000, you jual juga 500,000, and then because of the accrued interest, terus tak dapat cash. Dia makan hidup-hidup lah. Yes, ada yang lost 100,000, ada juga yang hilang, because that is actually the accrued interest yang dorang dah bayar. So what you lost is CPF loss lah. Tapi rasa juga kan, break juga, because it's still your money. Lah 50,000, 50,000, 100,000 ada. A lot of money. Yes. You hard earn money lah. Hard earn money. You tak nampak dia, tapi kalau you retire, you get the money, but now you lose it lah. Or because of the negative sales, you are unable to have any cash, COV lah, cash in hand lah. Tak ada. Even though kalau macam I say COV dah ada, tapi bila rumah dia dah negative sale, bila dia pergi HDB tu, orang dapat check kan, dia dapat paper je lah. Sedih dia dapat paper saja. But okay lah, but the thing is about COV, memang I think everyone have to really know, right? How to deal or approach this topic, the process. All, yes. But the best actually is to have an agent there to advise you. Betul tak? Betul. Ada orang pandai-pandai tak dia buat all this kind of thing? Ada, they try to do on their own lah. Really, macam and then they say ada macam kita dengar cerita, saya nak cuba jual rumah saya sendiri, tapi kan saya jual rumah tu ada COV, tapi saya tak dapat duit dia. Yeah, because that's negative sale when it becomes negative sale, And then ada agent juga, tapi diorang tak faham. Maybe agent tak terus terang. I mean, bukan tak terus, tak explain in detail. Yes. So, diorang cakap lah, jadilah agent tu je agent tipu, So, dilabelkan lah. Yes. Dilabelkan. Yeah, dilabelkan. So,
So it's best that especially when it comes to the older generation where diorang tak faham bahasa, diorang pernah jual beli rumah dulu where COV dia kasih you, kasih you directly, and then now it changes because it has to go to HDB first, so diorang tak faham. So especially when it comes to all this warga mas lah, kita have to be really very detailed, and then make sure when kita explain ni, anak-anak diorang ada present lah. Yalah lah. Yes. At least lah, pasal ada some of them, I think warga mas, this golden generation, diorang can speak. They are bilingual actually. Yes. Most of them. But I think ada yang memang just ada, yes. Ada dia bahasa, okay, awak agent saya serahkan semua kepada awak. Ada, I have that kind also. I was like, makcik ni kesian, I cakap, ya Allah, macam sometimes they just trust the person, and then everything semua dia bulat kat you. Yeah. You cakap makcik pun cakap boleh lah. Terserahlah mana awak nak. Wow. So macam kita really the more we want to try and help them and lah. give them what is best for them lah. Because this topic of COV is always the in the relative form that what I can see here, it can cause certain friction between the agent and the buyer or seller. Lepas tu nanti kalau kadang-kadang bila anak-anak tak ada, mak saya cakap ada COV, mana cash dia? This kind of things will happen. Kalau if there's such thing, man, you as a very experienced in this line, how do you approach macam let's say diorang accuse you macam bulat-bulat macam gini, tak baik kan, sembarang accuse saya. Sekarang saya dah explain to your mother, but how do you approach in this kind of situation? Kasih diorang marah dulu lah. Kasih marah? Kasih marah. Sebab kalau you try to explain, they won't listen. Habis you bulat-bulat saya terima terpaksa lah cemohan mereka. Ingat jadi agent senang ke? Jadi agent pun kena marah juga, kena hamput juga. Yes, pernah. I pun pernah nampak kat HDB pasal orang tu maki agent. Agent tu tak salah, agent tu diam je. Kita cakap, ya Allah, it's people think it's easy money for us. Tapi belakang tabir tu Allah saja yang tahu. Dengan tak boleh tidur sometimes malam, because bila sometimes klien tu tak bilang kita okay, I have this case where klien tu dia nak jual demi kondo, lepas tu dia nak beli, dia cakap loan dah approve. Sekali, dia cakap loan dah approve. I tanya dia tahu 2-3 kali, dia cakap yes, dah approve. Sekali bila dah jual kondo dia, tak boleh beli rumah sebab dia banker cakap loan tu tak approve. Actually it's just an IPA. IPA apa IPA maksudnya they just give diorang calculate, tengok okay, this is the amount you can get. Tapi dia tak go deep into dia punya credit bureau dia and all, cannot go through. Dah jual rumah ni. Dah jual. So jadi siapa yang salah sekarang? Agent salah. Agent tak bakal balik-balik salah ke agent. Agent salah. I tanya dia cakap, you don't worry, I know what I'm doing. So now whether you know what you're doing or not, I still want to talk to the banker. Serik. Because bila kita trust, but then the thing is bila jadi macam gini, of course we feel very bad lah. Rumah dah jual, tak boleh. There's no way kita boleh cancel lagi ni kondo. Betul. So and this guy have to find a new house. So tak boleh beli, terpaksa sewa. Yeah, but of course kita macam even though we know it's not our fault, tapi kita macam we should have pressed. Tapi because these people bukan tak tahu, diorang berpelajaran. So they go to the bank. So bank pun macam kira-kira kasih gitu. So macam agent salah. Jangan sembarang salahkan agent kita. Diorang berpenat lelah kan, bertungkus lumus untuk berkhidmat kepada mereka-mereka di luar sana. Jadi bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, nak dapatkan COV yang gila-gila, tak adalah. Jangan. Bolehlah hubungi Salwadin, dan bagi nasihat jual beli rumah boleh hubungi beliau di talian 92700737, dan juga boleh berlungsuri pada Facebook beliau Salwadin Hero Homes, dan juga di Instagram Wawa_Din. Jadi itu signing off from kita Product Talk. Saya Indra Sahib. Jumpa lagi di episod yang seterusnya.